Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Azman Arai Azman dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jangan lupa untuk share pada teman-teman kita yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada malam ni memberi manfaat yang banyak kepada setiap kita, kerana Allah SWT menyatakan wa dzakir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Ya, Nazir Aziz, Nazira Nazri, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi alhamdulillah, ya, syukur pada Allah SWT kerana beri pada kita peluang untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan sebelum tu mohon kepada tuan-tuan Aziz Saiful, Kidemang, Mande, Salisa, Mak Syah, tolong share video kita kepada teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan semua dapat manfaat daripada pertemuan kita pada malam ni. Malam ni saya nak sampaikan kuliah sangat penting kepada kita semua. Ya, Ustaz Nurlis semua, ya, mudah-mudahan jangan teragak-agak, tolong sampaikan kepada teman-teman kita lain yang kita ada kuliah pada malam ni. Kuliah yang sangat manfaat untuk kita buat bekalan menuju ke hari-hari dan juga bulan pilihan yang utama ni, tuan-tuan. Baik, saya nak baca buku daripada kitab, nak baca bahan daripada kitab Encyclopedia Amalan Setahun ni yang ada di tangan tuan-tuan, yang tuan-tuan tak memiliki tahniah, ya, iaitu pada muka surat 207. Ada lagi perkara-perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ya. Ini hukum yang sangat penting. Baik, qal musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Kata pengarang, mudah-mudahan Allah beri pada kita manfaat yang banyak dengan apa yang ditinggalkan dan menjadi jariah untuknya. Baik, lihat ni, Aisyah radhiyallahu anha mengqada', lihat perengan 1, 2, yang kedua ni. Ni Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, Ummul Mukminin, mengqada' puasa pada bulan Syaban ditinggalnya pada bulan Ramadan tahun lalu yang dengan sebab berbuka disebabkan haid. Sementara pada bulan-bulan lain beliau disibukkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seorang wanita tidak boleh puasa sedangkan suaminya berhajat kepadanya kecuali dengan izin suaminya. Ya, dan Muhammad Hakim. Jadi romantikusnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ardianto. Ya, sampai Aisyah radhiyallahu anha tak sempat nak qada puasa Ramadan pada bulan-bulan selepas Ramadan itu, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Cuma Aisyah radhiyallahu anha akan meluangkan masa dalam bulan Syaban untuk mengqada puasa Ramadan tahun lalu, kerana bulan-bulan yang lain, 10 bulan yang lain, 11 bulan yang lain, di tengah-tengah itu Aisyah radhiyallahu anha disibukkan dengan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang perempuan, andai kalian nak puasa, kena dapat puasa sunat atau puasa qada, dapatkan izin daripada suami, maklum kepada suami dahulu. Ustaz Nurul, terima kasih. Nuraini Nafis, Lili Osman, barakallahu fikum. Jadi sesiapa yang bertemu dengan bulan Syaban sedangkan dia masih memiliki baki puasa sunat pada tahun lalu, maka dia digalakkan untuk mengqadakkannya hingga sempurna puasa-puasa sunat di antara 2 Ramadan. Maka bagi siapa yang masih berbaki hari menggantikan puasa Ramadan, maka wajib baginya menggantikan puasa itu selepas Ramadan mengikut kemampuan. Tidak harus baginya melambatkan qada itu hingga menjangkau Ramadan yang seterusnya tanpa sebab yang darurat. Jadi orang perempuan, ya, dan orang lelaki yang sakit, ada yang nak qada semula puasa Ramadan tahun lalu, jangan bertangguh. Kita dah berada pada awal Syaban sekarang ni, tinggal berapa hari je lagi nak masuk Ramadan. Tak sampai sebulan, dah 20 hari lebih lagi nak masuk Ramadan. Jadi tolong perhatikan jadual qada puasa dah selesai ke belum. Ya, saudara-saudara, Ustaz Nulis, semua yang hadir pada malam ni, tolong share pada teman-teman kita lain. Tolong Azian, Fatimah Palan, Ana Mukhtar, Al-Wasalan, tolong share dengan teman yang lain. Ingat baik, jadi mereka yang belum selesai qada puasa Ramadan tahun lalu, wajib mengqadakkannya bila masuk Syaban, kerana lepas ni dah masuk Ramadan. Kalau orang perempuan, tahun lepas dia ada miss beberapa hari kerana haid, maka tahun ni dia akan ada period lagi, maka bertangguh-tangguh takkan selesai urusan kita. Segerakan, wajib baginya mengqada puasa sesegera yang boleh. Baik,
Tidak harus baginya melambatkan qada itu hingga menyangka Ramadan yang seterusnya tanpa sebab yang darurat. Jika dilakukan demikian, melambatkan qada itu kerana keuzran yang berterusan antara dua Ramadan, maka dia perlu mengqadanya selepas Ramadan yang kedua itu dan tiada wajib apa-apa selain berqada. Kalau orang tu sakit sepanjang 11 bulan ni pun dia tak mampu nak qada puasa Ramadannya kerana keuzuran, penyakit, kemudian masuk Ramadan yang baru, Ramadan yang lalu pun belum habis lagi hutangnya, maka hendaklah dia mengqadakannya selepas 2 kali Ramadan dia telah miss itu, dia telah tinggalkan itu. Orang perempuan contohnya. Dan nak buat macam mana sebab dia sakit sepanjang Ramadan kepada Ramadan yang baru ni. Jadi dia kena qada semula selepas Ramadan yang kedua. Baik lihat lagi. Jika hal itu terjadi tanpa keuzuran, maka dikatakan bahawa dia perlu menggantikan puasa tersebut dan memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Ini merupakan pandangan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berdasarkan athar. Dengan itu, sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan hingga masuk Ramadan yang baru tanpa sebab, maka dia kena qada Ramadan yang lalu yang dia miss itu dan bagi makan kepada seorang pada setiap hari yang dia tinggalkan itu. Jika dia meninggalkan puasa Ramadan tahun lalu dan masuk Ramadan yang baru tanpa sebab yang tanpa keuzuran. Ini merupakan pandangan jumhur para ulama, iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Okey. Ini juga merupakan satu pandangan daripada Abu Hanifah. Ia juga ada juga pendapat mengatakan bahawa hanya perlu bagi makan kepada orang miskin tanpa perlu qada puasa. Tetapi pandangan itu lemah. Tengok Safi Amir Rahimah Hussein dah share ke belum ni? Buat pahala percuma pada malam ni, panjang-panjangkan video ilmu ini kepada teman-teman kita lain. Selain itu, pandangan lain tentang makna puasa Syaban, iaitu puasa pada bulan Syaban umpama latihan untuk menghadapi Ramadan. Jika tidak demikian, seseorang akan masuk ke Ramadan dengan penuh kesulitan dan beban. Dengan berpuasa pada bulan Syaban sebelum Ramadan, maka seorang itu akan menikmati kemanisan kelezatan puasa hingga memasuki Ramadan dengan penuh kekuatan dan tenaga. Kita kena warm up lah. Jadi terima kasih Faizal. Mas Najwa dah share belum ni? Syukri Syafi'i. Jadi logiknya kita perlu pelatihan. Latihan nak puasa ialah puasa bulan Syaban. Dan puasa Syaban tu utamakan qada dan juga puasa sunat seperti yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang lalu pagi semalam kan, tentang ia merupakan amalan Nabi kita SAW, puasa pada hari putih, hari hitam, kemudian hari Isnin dan Khamis dalam bulan Syaban. Baik. Kita mendapati sebuah riwayat lemah daripada Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang-orang Islam apabila masuk saja bulan Syaban, mereka sangat setia dengan mushaf Quran. Lalu mereka membacanya, mengeluarkan zakat daripada harta-harta mereka sebagai sokongan kepada orang lemah dan orang miskin yang turut berpuasa. Salamah bin Kuhail berkata, baginda bersabda, bulan Syaban adalah bulan membaca Al-Quran. Bila masuk bulan Syaban, Habib bin Abu Thabit berkata, inilah bulan bagi membaca Quran. Amru bin Qais al-Mula'i, apabila masuk bulan Syaban, dia akan menutup kedainya dan melapangkan fokusnya adalah untuk membaca Al-Quran. Jadi rupa-rupanya bukan bulan Ramadan saja bulan Quran. Salafus salih telah buat persiapan untuk puasa dalam bulan Syaban. Begitu juga membaca Al-Quran dalam bulan Syaban. Allahu Akbar, Masya Allah. Hasan bin Sahal berkata, bulan Syaban pernah berkata, wahai Tuhanku, Engkau jadikan aku berada di antara 2 bulan yang agung. Aku bagaimana pula? Lalu Allah firman, aku menjadikan bulan baca Al-Quran. Ni Hasan bin Sahal berkata. Wahai orang yang abaikan waktu-waktu yang mulia dan membazirkannya dengan amalan-amalan yang buruk, sungguh buruklah sikapmu apabila tidak menitik beratkan puasa dan juga Quran dalam bulan Syaban. Baik, kita sampai kepada topik yang sangat menarik Siti Hajar, iaitu perbahasan mengenai nisfu Syaban. Apa makna nisfu? Nisfu Syaban ni beramal pada pertengahan bulan Syaban. Tak lama lagi lah, lagi 10 hari lebih kurang nisfu Syaban. Apa persiapan kita untuk menghadapi nisfu Syaban? Betul ke amalan nisfu Syaban ni merupakan bid'ah? Adakah ia merupakan amalan Nabi SAW? Yang kita dengar sama. Baik, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban dalam kitab sahihnya beserta Hakim meriwayatkan daripada Al-Ala bin Abdul Rahman daripada bapanya daripada Abu Hurairah daripada Nabi bahawa baginda bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Bila tiba pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kamu puasa hingga tiba bulan Ramadan. Tirmizi dan selainnya mensahihkan hadis itu. Baik, para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Dari aspek sahihnya, ada yang mensahihkannya lebih daripada seorang seperti Tirmizi, Ibn Hibban, Al-Hakim, Tahawi dan juga Ibn Abdul Bar. Terdapat ulama yang lebih agung dan lebih alim daripada mereka membincangkan mengenainya dan berkatakan hadis ini mungkar. Contohnya Ibn Mahdi,
Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Razi dan juga Al-Athram. Imam Ahmad berkata Al-Ala tidak menunjukkan hadis yang mungkar, lebih mungkar daripada hadis ini. Jadi ini persisian para ulama menceritakan tentang larangan berpuasa selepas masuk pertengahan bulan Syaban, ya. Baik. Beliau menyangkalkannya dengan sebuah hadis, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain. Jangan kamu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Hadis ini memberi kefahaman mendahului puasa Ramadan dengan puasa melebihi 2 hari. Al-Athram berkata semua hadis lain menyalahi hadis ini. Beliau merujuk kepada hadis Nabi tentang puasa sepanjang Syaban dan bersambung pada bulan Ramadan serta larangan daripada mendahulukan puasa 2 hari sebelum Ramadan. Oleh itu hadis ini dihukum sebagai syadz dan bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Baik, ini adalah merupakan pandangan sebahagian daripada para ulama yang mengatakan bahawa sebenarnya harus kita berpuasa walaupun dah masuk pertengahan Syaban ke atas. Mereka bersisir pendapat tentang illah sebab berpuasa selepas nisfu Syaban. Sebahagiannya mengatakan sebabnya kebimbangan berlaku penambahan dalam bulan Ramadan, walau bagaimanapun jaraknya masih jauh lagi selepas nisfu Syaban, melainkan jika sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan. Tengok, ini pendekatan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Terima kasih Halijah Manaf, barakallahu fikum. Walid Ali. Buku ni karya asal daripada bertajuk Lataiful Ma'arif, karangan seorang pakar hadis yang terkemuka namanya Ibn Rajab Al-Hanbali. Kalau kita baca pandangan beliau membawakan hadis, bahasanya, hujah-hujahnya sangat solid sekali. Sangat menarik untuk kita baca. Saya galakkan tuan-tuan untuk miliki kitab Ensiklopedia Amalan Setahun ni supaya kita tak terlepas waktu-waktu keutamaan dalam berdoa kepada Allah, kerana alangkah banyaknya waktu semikian. Baik. Adapun berpuasa pada pertengahan bulan tersebut tidaklah dilarang. Ini kerana termasuk dalam hari-hari putih 13, 14, 15 yang disunatkan untuk kita puasa. Tengok reason dia. Mawaratillah. Jadi Imam Ibn Rajab membawakan dalil kenapa dibenarkan kita puasa selepas separuh daripada Syaban. Sebab itu merupakan hari-hari putih 13, 14, 15 kan. Ya. Baik. Adapun berpuasa pada pertengahan bulan, kerana itu tidak dilarang, kerana ia merupakan hari-hari putih yang digalakkan untuk kita puasa. Ya. Bahawa Nabi pernah bersabda, "Idza kana laylatul nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha, fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li'uzubi syamsi ila sama'i dunya, lighurubi syamsi ila sama'i dunya fa yaqul ala mustaghfirun li fa'ghfir lahu, ala mustarziqun farzuqahu, ala mubtalan fa'wafiyahu, ala kaza hatta yatla' al-fajr." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, bangunlah pada malamnya, berpuasalah pada siangnya. Sungguhnya Allah turun ke langit dunia pada waktu matahari terbenam dan berfirman, tidakkah ada orang mohon keampunan kepadaku untuk aku ampunkan baginya? Tidakkah ada orang minta rezeki, aku nak beri rezeki kepadanya? Tengok, doa malam ni mustajab untuk orang yang minta rezeki. Nak hidup kaya, tak minta-minta pada orang, selesai hutang, bangun malam nisfu Sya'ban. Kerana ada hadis yang menyatakan demikian keutamaannya. Aku akan beri rezeki kepadanya. Tiada orang yang sakit aku nak akan sembuhkan. Tidak ada orang berdoa waktu dia sakit nak aku sembuhkan. Ya, tuan-tuan perempuan yang sakit, bangunlah beribadah ya pada setiap malam dari bulan Syaban, dan beri perhatian pada nisfu Syaban seperti yang datang dalam hadis ini. Adapun kelebihan malam nisfu Syaban, terdapat banyak hadis yang membicarakannya. Namun terdapat persisian para ulama, ramai ulama yang melemahkannya, manakala Ibn Hibban menganggapnya sebagai sahih dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban. Ya, Ibn Hibban ni bukanlah ulama yang calang-calang. Maka bila beliau mengatakan demikian, adalah hujah-hujahnya, kepentingan untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Antara hadis tersebut hadis Aisyah, bahawa beliau berkata, bayangan Nabi hilang dari pandanganku, entah aku kalau mencari mendapati baginda di Baqi'. Waktu malam Aisyah radhiyallahu anha tidur, Nabi berada di rumahnya, tiba-tiba pada malam itu Nabi hilang. Aisyah pun meraba-raba mencari dalam kegelapan malam. Tengok-tengok Nabi sudah keluar dari rumah. Pergi ke mana Nabi? Pergi ke Baqi'ul Gharqad. Ya, Nabi yang salam menangis dekat kubur Baqi', memohon kepada Allah keampunan. Itu Nabi ya. Kemudian Nabi pun bersabda, ya, innallaha, maka Aisyah radhiyallahu anha datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, saya sangka kalau Rasulullah pergi ke rumah isteri yang lain. Nabi menjawab, innallaha yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanami kalbin. Ya, Nabi sallallahu telah bersabda bahawa malam nisfu Sya'ban ni Allah turun ke langit dunia, Allah mengampunkan dosa lebih ramai, begitu ramai orang, lebih banyak daripada bilangan bulu kambing kabilah kalb.
Kabilah ni terkenal sebagai kabilah yang bela kambing, begitu banyak kambing mereka, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini menyebut daripada Bukhari bahawa beliau melemahkan hadis itu. Ini Imam Bukhari menganggap hadis ini lemah, tapi mimbab fadail amal, kelebihan beramal, ambillah peluang untuk beramal. Bukan malam ni saja, sepanjang malam dalam bulan Syaban beri perhatian pada malam ini, kerana ada ramai para ulama yang menganggap hadis ini warid daripada Nabi SAW. Siti Nuar Idris ni. Terima kasih kakak tersayang Munumair, barakallahu fikum. Campawan Rozali, tolong share dengan teman-teman, ada banyak manfaat insya-Allah kuliah ni. Ibnu Majah meriwayatkan daripada hadis Abu Musa bahawa Nabi bersabda, "Innallaha la yattali' lailatan nisfi Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Maksudnya Allah Taala akan memerhatikan pada malam nisfi Sya'ban siapa yang bangun memunajat, maka Allah akan beri keampunan kepadanya, melainkan kepada orang yang melakukan syirik dan orang yang bergaduh tak selesai, orang yang memusuhan. Bismillah. Ini Sofia, Alhamdulillah. Hamba sengaja bawa bicara nisfi awal ni supaya tak terlepas. Kan malam berlalu dengan cepat, hari berlalu dengan cepat, berlari, ya. Baru hari Ahad lepas, tiba dah masuk hari Ahad hari ni, besok nak pergi kerja, nanti dah masuk hari Jumaat. Cepat betul masa berlalu, tuan-tuan, Jadi bimbang terlepas waktu ni untuk bincang, tuan-tuan. Saya bawakan dari sekarang. Kalau tak habis bincang, kita bincang lagi malam-malam berikutnya, insya-Allah. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Amr bahawa Nabi bersabda, "Innallaha la yattali'u ila khalqihi lailatan nisfi Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa ithnain, musyahidun aw qatilu nafsin." Sungguhnya Allah akan merhatikan di kalangan hamba-hambanya yang bangun waktu malam nisfi Sya'ban ini, Allah akan ampunkan bagi mereka semua melainkan dua kategori manusia. Yang pertama, orang yang bermusuhan, yang kedua membunuh orang lain tanpa sebab. Maaf tuan-tuan. Masih batuk lagi sikit. Terima kasih atas doa tuan-tuan. Terima kasih atas ubat yang tuan-tuan bagi pada saya. Barakallahu fikum. Terima kasih, Baik. Diriwayatkan juga daripada hadis marfu' oleh Uthman bin Abu al-As berkata, "Idza kana laylatun nisfi Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu, hal min sa'in fa'utiyahu, fala yas'alu ahadun syai'an illa utiyahu, illa zaniyatan bi farjiha aw musyrikan." Bila tiba malam nisfi Sya'ban, Allah firman, "Adakah terdapat orang mohon keampunan untuk aku beri keampunan padanya? Adakah orang memiliki hajat untuk aku tunaikan, kecuali orang yang sentiasa berzina dan golongan musyrik. Itu yang Allah tidak beri keampunan pada malamnya, melainkan dia kena taubat dengan taubat nasuha." Sahabatnya Yasin, ini Sahabat Usman. Barakallahu fikum. Sufia Abdul Khair. Terima kasih Sufia. Sahabat, Barakallahu fikum. Dalam bab ini terdapat hadis yang bersatu lemah. Diriwayatkan oleh Nawf al-Bikari bahawa Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya pada malam nisfi Sya'ban. Beliau sering melakukannya dan memandang ke langit. Lalu kata, Nabi Daud juga keluar pada satu malam seperti sekarang, dan baginda memandang ke langit. Doa mereka termakbul selain daripada pengutip cukai yang zalim. Tengok, orang yang minta cukai, yang kerja duk kutip cukai, menganiaya orang. Ingat baik tau malam ni, yang kerja kutip cukai. Jangan duduk aniaya orang pada waktu orang susah sekarang, ahli sihir, penyair, peramal, ketua kaum yang tidak menjalankan tanggungjawab ni, wakil-wakil rakyat ni, dengar baik ni. Pemilik gendang dan alat muzik. Sayyidina Ali berkata, "Wahai Tuan Daud, engkau mengampunkan siapa yang berdoa kepadamu, dan jadikan aku sebahagian daripada yang mustajab doa pada malam ini." Terima kasih kami sah. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah golongan-golongan yang tidak diterima hajat mereka pada malam nisfu Sya'ban. Doa mereka, siapa yang pertama? Pengutip cukai secara zalim. Ini pergi report orang, duk cari masalah dengan orang, dapat komisen pula. Golongan ni kena jaga-jaga tau, jangan menganiaya orang. Tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian, kadang-kadang kita pun rasa pelik juga, minta cukai tak ada salahnya, tapi pergi minta dokumen-dokumen yang kadang-kadang memang kita pun tak boleh nak provide, nak cari pun tak jumpa. Kan sekarang zaman internet, semua boleh check akaun orang, bank statement orang. Tapi bila bayaran-bayaran tentu nak kena provide pula, nak kena pergi cari pula, nak print pula, nak kena hantar pula. Dah terlebih bayar tak apa, kalau terlebih bayar tak ada pula pujian, terkurang bayar macam-macam amaran.
Jadi orang bekerja dalam bidang ni, taubatlah kepada Allah Taala, baikilah diri, ya. Sedarlah diri sikit bahawa semua orang tu manusia, jangan dianiaya, ya. Ahli sihir juga ditolak doanya pada malam nisfu Syaban. Penyair ni maksudnya tuan-tuan, zaman sekarang orang yang menyampaikan lagu-lagu berbentuk syahwat, lagu-lagu yang memuji syahwat dan sebagainya, yang mengampu dan sebagainya. Ni lagu-lagu adalah orang yang zalim pada diri sendiri. Tukar ramal masa depan, ketua kaum yang tidak menjalankan tanggungjawabnya. Ni wakil-wakil rakyat lah, nak pihak raya macam-macam janji, lepas pihak raya ahlan wa sahlan wa jalan, hilang gaib, tak tahu gimana. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pemilik gendang dan juga alat muzik, ni maksudnya adalah orang yang menyampaikan lagu-lagu melalaikan, ya, lagu-lagu trash, lagu-lagu yang bukan-bukan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, wahai Tuhan Daud, engkau mengampunkan dosa bagi siapa yang kau kehendaki, jadikan aku ini yang diterima doanya pada malam ini. Mengenai malam nisfu Syaban, para tabi'in di kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, mereka semua memuliakannya dan bersungguh-sungguh dan melakukan ibadah pada malam tersebut. Bahkan melalui mereka lah orang ramai mengetahui kelebihan dan kemuliaannya. Namun terdapat pendapat yang mengatakan bahawa mereka mengambilnya daripada Israiliyat. Ni adalah Imam Ibn Rajab punya ulasan. Ketika kemuliaan malam nisfu Syaban telah masyhur di kalangan masyarakat, orang ramai berbeza pendapat tentang perkara tersebut. Ada golongan yang menerima dan sependapat dengan mereka. Antaranya sekumpulan daripada ahli ibadah seperti penduduk Basrah, dan selain mereka terdapat juga golongan yang mengingkarinya, iaitu ulama Hijaz, antaranya Atha' dan Ibnu Abi Mulaikah. Memang berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama Hijaz. Hijaz ni maknanya di Mekah, di Madinah lah tuan-tuan. Mereka berpegang teguh kepada hadis. Tapi ulama-ulama di Basrah, ulama dari Syam, mereka tentulah mengambil amalan ni daripada para sahabat. Takkan mereka mandai-mandai pula membuat satu amalan, betul tak tuan-tuan? Ya, jadi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in merupakan guru-guru mereka. Tabi'in ni, orang-orang di Jordan, orang di Iraq, orang di Syria pada hari ini, mereka merupakan keturunan sahabat tuan-tuan. Sahabat datang pergi buka negara tersebut dahulu. Jadi mereka mengamalkan, tentu ada sandarannya, walaupun ulama-ulama Hijaz, Mekah dan Madinah menolak, mengingkarinya. Ya, tapi para ulama Syam, ulama Iraq, mereka beramal pada malam nisfu Syaban. Sekarang terpulanglah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak pegang pendapat mana satu. Kalau tuan-tuan cenderung pada hadis, maka tuan-tuan akan menolak dan mengatakan tiada hadis yang sahih dalam bab ini. Tapi bagi mereka yang cenderung kepada amal, kepada tasawuf, kepada benda bersifat hati, mereka melihat ni peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Andai ia satu benda yang ada, kami dapat pahala. Andai tidak ada pun, tak adalah larangan beramal pada malam tersebut, bukan? Alhamdulillah, barakallahu. Ni Nazila Ramli dah share dengan teman-teman tak? Ya, teman-teman tolong share pada teman-teman kita lain. Rekan taulan, kalau susah sangat pun tekan je butang share. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala pada malam ni. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menukilkan daripada ulama Madinah, itu kata-kata Imam Malik, yang berkata ini adalah amalan bid'ah. Tengok lagi dulu lagi tuan-tuan. Jangan kita duk hairan kata ulama-ulama Saudi pada ini membid'ah-bid'ah korang. Rupa-rupanya manhaj mereka memang begitu. Imam Malik, apa saja tak ada dalam hadis yang diamalkan, itu bid'ah bagi Imam Malik. Imam besar tau, imam ahli sunnah, Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i. Tapi bagi mereka duduk di Iraq, di Syam, seperti yang telah saya jelaskan tadi, merupakan pandangan oleh Khalid bin Ma'dan. Ini ulama-ulama besar. Makhul, Luqman bin Amir, ini ulama tabi'in yang besar-besar, setaraf dengan Imam Malik. Cuma mereka tidak ada mazhab. Jadi amalan mereka pun mereka ambil kutip daripada amalan para salafus salih lebih awal dari mereka, iaitu sahabat-sahabat, anak-anak sahabat yang pernah datang ke negara mereka, mengislamkan negara mereka, membuka negara mereka, berdakwah pada mereka. Mustahil mereka mengada-ngadakannya daripada diri mereka. Jadi tuan-tuan terpulanglah kat tuan-tuan sekarang. Bagi mereka yang nak mengimarahkan, memakmurkan malam nisfu Syaban, ahlan wa sahlan, mudah-mudahan ada keberkatan padanya. Bagi mereka mengatakan tak ada amalan khusus, yang penting kita beramal sepanjang Syaban, pun betul, hujahnya pun kukuh, maka tak adalah masalah kita nak bergaduh masalah seperti ni, Sofiah. Nampak? Jadi semua orang ada hujahnya sendiri. Kerana kita membaca pandangan daripada ulama hadis, pandangan seorang yang terkemuka namanya Ibn Rajab Al-Hanbali, bukan calang-calang orang. Baik.
Ulama Syam berselisih tentang cara menghidupkan malam tersebut menjadi dua perkara. Ni dengar baik. Apakah perbezaan tersebut? Yang pertama, sunat menghidupkan malam itu secara berjemaah, berkumpulan di masjid. Ini merupakan pendapat Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir. Mereka memakai baju yang paling cantik, memakai minyak wangi, bercelak, melakukan ibadah di masjid pada malam itu. Ishaq bin Rahawai bersetuju dengan perbuatan itu, mengatakan bahawa malam tersebut dilakukan secara berjemaah bukanlah perkara bid'ah. Ishaq bin Rahawai ni orang besar tuan, ulama besar, tabi'in terkemuka. Pandangan ini dinukilkan oleh Harb Al-Kirmani dan Kitabul Masail. Maka ada di kalangan mereka yang mengimarahkannya pakai baju yang elok-elok, wangi-wangi, macam nak tunggu Lailatul Qadar, pergi ke masjid, beramal beramai-ramai. Ini pandangan pada ulama-ulama yang kukuh. Baik, kita tengok oleh pandangan kedua. Pandangan kedua mengatakan makruh berhimpun pada malam itu sama ada untuk sembahyang, ceramah dan doa. Namun tidak makruh bila melakukan ibadah secara berseorangan. Ini merupakan kata-kata Imam Auza'i, merupakan orang antara yang paling alim di Syam dan merupakan pandangan yang paling hampir insya-Allah. Tengok Ibn Rajab baru pandangan, beliau mentarjihkan mana yang lebih tepat mengikut kajiannya. Kata beliau pandangan Imam Auza'i lebih tepat, iaitu digalakkan untuk kita berdoa pada malam itu tapi secara bersendirian, tak perlulah secara berjemaah, mengumpulkan ramai sembahyang sunat berjemaah, tidak ada itu. Yang ada digalakkan untuk kita beribadah secara infiradi. Berbezalah daripada bulan. Terima kasih Jalan Yusof, terima kasih, barakallahu fikum. Semua belum baik lagi sepenuhnya. Ya Allah, tuan-tuan, ujian betul Covid ni. Tuan terlupa, jangan abaikan ambil sunnah Nabi SAW. Ini merupakan habatus sauda yang telah kami proses untuk tuan-tuan makan. Ini habatus sauda birkah namanya. Mudah-mudahan kita mengambil memenuhi satu sunnah Nabi SAW. Mana Nabi telah bersabda bahawa makan habatus sauda ni merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Alhamdulillah kami telah proses ni tuan-tuan. Ramai menggunakannya, mengatakan ada kebaikan yang banyak. Habatus sauda birkah. Dapatkan tuan order daripada Zahazan Travel. Nanti Ustazah Nulis sudah masukkan link untuk dapatkan produk ni daripada Zahazan Travel, birkah habatus sauda. Kami juga ada kurma ajwa, kurma mekjol, kurma yang apa panggil ni, premium ini, yang kami import dari Madinah, ada sijil lahirnya, dan daripada Palestin, Jordan Palestin, kurma mekjol besar-besar saiznya. Kurma ajwa disabdakan Nabi SAW, "Antasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun la sihrun." Siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji, Allah akan selamatkan daripada sihir dan juga racun. Dapatkan daripada kami, daripada Zahazan Travel. Nanti tuan-tuan boleh ambil link yang saya paskan, tuan-tuan yang dapatkan insya-Allah. Baik, pandangan kedua mengatakan daripada Auza'i, makruh berhimpun pada malam nisfu Sya'ban, tapi digalakkan beramal bersendirian. Ini pendapat yang paling, barakallahu fikum, yang mulia Raja Husin, Ahmad Zahari, terima kasih saudara-saudara. Jadi pendapat yang paling tepat beramal secara infiradi, bukannya jama'i. Daripada Umar bin Aziz radhiyallahu anhu, ni khalifah Islam yang terkemuka, salah seorang daripada khulafaur rasyidin, walaupun datangnya jauh selepas sahabat-sahabat Nabi. Diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz bahawa beliau menulis surat kepada pekerjaan di Basrah, hendaklah kamu berjaga-jaga dengan 4 malam dalam setahun. Apakah malam-malam tersebut tuan-tuan? Satu daripada malam nisfu Sya'ban, yang lain nanti kita bincang lagi malam esok insya-Allah. Cukuplah setakat ini dulu, yang baik semuanya daripada Allah. Terima kasih Hari Taifur, kekurangan semua milik manusia. Dan insya-Allah malam esok saya nak cerita satu benda yang sangat penting, pengalaman para salafus salih tentang Sya'ban. Jangan lupa dapatkan. Terima kasih Ustaz Nulis. Siapa yang nak beli kurma dan juga habatus sauda birkat daripada Zahazan Travel, boleh dapatkan daripada link tersebut. Maksud saya nak cerita tau, ingat Masuk kita jumpa lagi, sambung lagi bincangan daripada kitab Ensiklopedia Amalan Setahun, kelebihan beramal dalam bulan Sya'ban. Jangan lupa daripada sekarang amalkan doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajabin wa Sya'ban. Rajab dah lepas, wa balighna Ramadan, kan doa para salafus salih. Dan satu lagi doa yang penting untuk kita amalkan tau, Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Yang baik Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li
وتسلمه مني متقبلا اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. Jadi doa ni kita baca selalu mulai sekarang, kerana insya-Allah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengangkat daripada kita wabak ni dan dapat kita menunaikan sembahyang tarawih berjemaah macam dulu, yang dapat manfaatkan waktu untuk mempertingkatkan amal ibadah kita mulakan dari sekarang, tuan-tuan. Sekian dari saya untuk malam ni. Jika makan birka makin elok kulit, masya-Allah, alhamdulillah. Ada yang rambutnya gugur makan habat sauda birka ni, katanya rambutnya tambah makan kelapa dara, alhamdulillah. Terima kasih atas testimoni yang tuan-tuan berikan. Ada yang suka tidur malam makan ni, semua alhamdulillah. Dan bagi mereka yang bertarung dengan COVID pada hari ni, ataupun mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari COVID, hebatlah tuan-tuan ujian ni. Saya dah kena, tuan-tuan, ni hari ke-12 dah. Ya Allah, walaupun dah pulih, walaupun dah clear dekat My Sejahtera, tapi rasa lemahnya masih lagi, tuan-tuan. Jadi makanlah sauda, mudah-mudahan beri kepada kita keselamatan, kesihatan, kerihatan seperti dijanjikan Nabi SAW. Kita yakin bahawa janji Nabi semuanya kebenaran. Habat sauda birka dari Zazan Travel, jenama birka, brand birka. Okey, tuan-tuan beli kat Zazan Travel ada hadiah macam-macam. Dan bagi tuan-tuan, Datuk Dr. Mahadar, masya-Allah, barakallahu fikum, ada bersama pengarah hospital pun ada bersama kita, Yang Mulia Raja Roslin dan Yusuf. Terima kasih semua. Jadi tuan-tuan, ada tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat, tolong dapatkan produk kami daripada Zazan Travel, sama ada korma ataupun habat sauda birka, dan ajaklah ke kawan, adik-beradik, ayah ibu kita gunakan. InsyaAllah padanya ada kebaikan, keberkatan. Semoga Allah beri kesihatan bagi kita semua. Saya doakan tuan-tuan dalam perlindungan kasih sayang Allah Ta'ala. Sama-samalah kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara, wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darki syaqa wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala keburukan akhlak, keburukan penyakit yang bahaya, ya Allah. Peliharalah kami, ya Allah, selamatkan kami dari segala musibah, ya Allah, dan juga wabak berlaku sekarang, ya Allah. Anak isteri kami, keluarga kami, orang yang buat baik pada kami sekalian, pekerja kami sekalian, orang yang buat salah pada kami sekalian, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan ada seorang pun yang hadir majlis pada malam ini yang jahil dengan kau beri ilmu padanya, yang zalim dengan kau beri hidayah kepadanya supaya berhenti pada kezalimannya, yang dizalimi orang selamatkan daripada kezaliman mereka, ya Allah. Yang ada seorang pun akan musafir dengan kau selamat pergi baliknya. Yang ada seorang pun dengan kami yang jahil dengan kau beri ilmu padanya. Yang ada seorang pun yang belum berkahwin yang kau kurniakan untuknya sama suami yang salih atau isteri yang salihah yang bahagiakan dunia akhiratnya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang belum dikurniakan anak yang kau beri padanya zuriat yang salih yang sayang yang kau mendoakan untuknya sebab kematiannya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang sakit yang kau sembuhkan baginya, wahai Tuhan, yang memiliki langit dan bumi, timur dan barat, Arsy Maha Agung. Mana yang kau beri kepada kami semua yang diminta takkan mengurangkan sedikit pun daripada apa yang kau miliki, ya Allah. Melainkan seumpama jari celupkan lautan, apa yang melekat padanya itu yang diberikan. Banding dengan masih yang tinggal dalam lautan itu, itulah ilmu yang luas, hartamu yang sangat luas, khazanahmu yang sangat banyak, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, terima kasih atas kedatangan tuan-tuan. Jangan lupa share pada teman yang lain. Jangan lupa dapatkan produk birka, sauda, kurma dari kami. Terima kasih semua. Kenang daku dalam doamu. Astagfirullah hadinakum wa amalatakum wa khawatim amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan, kasih sayang, perhatian Allah SWT. Jumpa lagi besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudara-saudara Samia Syari, Sasha Marbat, terima kasih Mas Najwa, terima kasih semua. Syah Hasan, barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang Zabeda, terima kasih. Ahmadul Fitri, jangan lupa share teman yang lain ni. Ahmadul Salisa, terima kasih semua. Pandak Channel, terima kasih. Terima kasih. Sadiza Nazir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.